saya suka untuk perkenalkan barisan pensyarah di SGPI. Okey, kebanyakan ataupun kesemuanya awak mungkin dah kenal sebab semua mengajar APIZ. Saya je tak mengajar APIZ. Okey, yang pertama saya rasa ada dalam ni adalah Dr. Asmawati Muhammad merupakan pensyarah kanan di SGPI, yang mana beliau juga merupakan penyelaras hafazan penyelaras hafazan dan penasihat akademik penasihat akademik SGPI. Kemudian kita ada Dr. Halim, Dr. Abdul Alim Ibrahim, yang mana merupakan penyelaras APIZ. Saya rasa awak semua banyak berhubung dengan beliau lah, berkaitan dengan APIZ dulu, dan dia juga terlibat dengan pengajaran di APIZ. Kemudian Dr. Halim juga di peringkat sarjana muda merupakan penyelaras outbound, penyelaras mobiliti pelajar, penyelaras unit jaringan antarabangsa, yang mana segala hal yang berkaitan dengan mobiliti ataupun outbound boleh berhubung dengan beliau. Okey, kemudian kita ada Dr. Raihan. Dr. Raihan Ismail merupakan penyelaras JM, Jalinan Masyarakat, penyelaras jadual waktu dan pakej-pakej penghususan. Okey, ini sebarang masalah ataupun pertanyaan mengenai jadual waktu, pakej, kuota dan sebagainya boleh rujuk Dr. Raihan. Tapi Dr. Raihan dan Dr. Halim tak dapat join slot ni sebab terlibat dengan pengajaran pada waktu ini. Okey, kemudian kita ada Puan Suzana atau lebih dikenali dengan Kak Su. Kak Su mana Kak Su? Dengar suara Kak Su sikit. Assalamualaikum. Oh, tu dia suara emas Kak Su dah keluar. Okey, jadi Puan Suzana PA PA di Jabatan di SGPI yang akan membantu anda semua dari segi hal ehwal pelajar dan juga surat menyurat, apa-apalah yang berkaitan dengan perkeranian boleh rujuk beliau Okey, seterusnya suka untuk saya ingatkan kita adalah kita anda sebagai tahun 1 mungkin belum familiar ataupun mungkin belum biasa lagi lah dengan istilah-istilah ataupun dengan pejabat-pejabat yang perlu dirujuk dan sebagainya. Okey, macam saya cakap tadi, walaupun kita adalah daripada keluarga yang besar, tapi anda semua tuan rumah daripada API. Bermaksud mak ayah kandungnya di API, okey? Akademi Pengajian Islam, dan segala urusan yang berkaitan dengan pengajian maupun pentadbiran adalah daripada API. Okey, dengan Kak Su terutamanya. Dan di bawah API anda semua diparking ataupun diletakkan di bawah pejabat program sains gunaan dengan pengajian Islam. Okey, SGPI ringkasan yang lama. Maksud lama adalah ijazah sarjana muda yang lama dipanggil SGPI. Okey, bila kita semak, kita tambah baik. Okey, di bawah program SGPI, nama pejabat kita kekalkan, tapi di bawah program SGPI, di bawah pejabat SGPI, kita tawarkan sarjana muda yang baharu, bukan baharu, tapi diberi nafas baharu dengan nama ijazah yang baru. Okey, jadi di bawah SGPI kita ada 3 program APIZ yang baru anda semua lalui. Dan di peringkat sarjana muda adalah sarjana muda pengajian Islam dan sains dan sarjana muda pengajian Islam dan teknologi maklumat. Okey, jadi SEMPIS dan SEMPTM ringkasannya adalah nama ijazah anda di bawah program SGPI. Okey, boleh faham setakat tu ada apa-apa soalan tak? Kalau ada boleh tanya. Kalau ada yang malu nak tanya boleh type, saya boleh tengok. Manakah anda semua pemalu bak kata Aiman Latif ni. Okey, kalau tak ada, saya teruskan sekadar beberapa peringatan berkaitan dengan pengajian kalau boleh saya mengharapkan anda semua fokus kepada pengajian sehingga tamat, lulus dan tamat. Okey, sebab
kos ni berat. Okey, berat sebab anda memikul dua bidang. Dan saya faham kalau kata kursus ni berat, saya tak mengharapkan anda skor 3.7 ke atas setiap SEM. Tidak. Cuma cukup sekadar lulus setiap subjek, setiap SEM dan tamat sempurna pengajian. Okey, dan antara bonus lah kalau anda dapat buat sepanjang pengajian, antaranya adalah anugerah dekan, contohnya 3.7 ke atas. Kemudian LC bermaksud lulus cemerlang, anda graduate sebagai 3.7 ke atas, PNGK 3.7. Dan juga GOT bermaksud graduate on time, yang mana kalau boleh anda susun package subjek-subjek dan sebagainya untuk lulus on time. Graduate on time dipanggil GOT. Suka untuk saya ingatkan juga GOT jika sekiranya anda mengikuti program outbound ataupun mobility, contohnya ke Korea dan Jepun, memandangkan Korea dan Jepun mendapat perhatian dan ramai peminat untuk ke sana. Okay, sekiranya anda ke Korea untuk satu SEM contohnya, untuk program exchange, dan anda mungkin grad lewat daripada rakan-rakan sekohort anda yang lain, anda masih dikira sebagai GOT, kerana mobility tidak bermaksud anda lewat grad. Okay, dia dikira dalam pengajian. Walaupun anda lewat tak sama konvo dengan kawan-kawan awak, tapi awak yang mengikuti exchange dikira sebagai GOT. Apa yang saya takutkan adalah gagal keluar. Okay? Suka untuk saya ingatkan, jangan sampai tahap gagal keluar. Gagal keluar atau GK ada beberapa kriteria yang dikira sebagai gagal keluar. Antaranya adalah anda memperolehi PNG kurang daripada 2.0 untuk 4 semester berturut-turut, di bawah pemerhatian, dan selepas itu mendapat 1.3 berturut-turut, ataupun gagal dalam mana-mana kursus ataupun subjek sebanyak 3 kali dengan grade F. Okey. Itu antara perkara yang saya takutlah, yang gagal keluar ni. Jadi saya minta sangat-sangat jangan ada gagal keluar. Kita aim ke arah sifar GK, kita panggil sifar GK. Okey, seterusnya adalah perkara yang saya ingatkan adalah hafazan. Hafazan adalah satu kursus yang wajib diambil, yang mana jangan pandang ringan, sebab kalau awak fail 3 kali hafazan, awak juga siapa-siapa yang gagal hafazan untuk 3 kali berturut-turut, anda juga boleh dikenakan GK, gagal keluar. Okey, jadi hafazan nampak ringan tapi berat sebenarnya. Okey. Kemudian nasihat saya atau peringatan saya yang lain adalah tentang berkahwin. Ada siapa-siapa yang dah kahwin belum dalam ni? Boleh tak Amin turun tangan. Ada tak siapa-siapa yang dah kahwin? Boleh respon. Kalau malu boleh tak type. Masing-masing jangan awak tuduh kawan-kawan awak siapa-siapa yang dah kahwin. Masing-masing ada tak mengaku yang dah kahwin? Okey, setakat ni kalau tak ada, siapa yang tunang tu? Hafiz. Betul ke awak tunang? Hampir. Luqman jangan tuduh Ashraf nanti saya nak tahu. Saya nak tahu betul-betul ni yang jawab ni mana tadi. Okey, Muhammad Hafiz tunang. Betul ke? Boleh respon? Tak ada main-main je Okey, Ashraf dah maklumkan, dah buat pengesahan fitnah. Okey, dia dah berkahwin tu dia kata fitnah. Okey, tak apa. Nanti saya picit telinga siapa yang cakap Ashraf dah tunang ni. Luqman Luqman. Okey, tak ada. Yang hampir ni siapa hampir ni? Siapa yang jawab hampir? Muhammad Sharif. Boleh respon betul ke awak hampir kahwin ni?
Oh tak Bila saya tanya balik semua cakap tak Okey. Tahu takut Okey Suka awak semua cakap pasal kahwin? Okey. Um, saya bukan apa, bukan saya nak bawa nak melawak ataupun nak bawa isu yang kelakar ataupun yang suka-suka sebab kalau yang belum kahwin saya nasihatkan tunggulah habis belajar dulu sebelum kahwin sebab pengalaman saya berkahwin semasa dalam pengajian ni lagi banyak yang bermasalah daripada yang tak bermasalah. Jadi kalau boleh nak kahwin tu sabar-sabarlah, tunggulah habis belajar. Kalau tak sempat juga nak kahwin juga waktu belajar, pandai-pandailah ya. Terutama macam mana yang perempuan, macam mana awak nak pikul tanggungjawab sebagai isteri, sebagai anak, sebagai pelajar dalam masa yang sama. Kalau ada awak mengandung, masa dalam pengajian, perkara-perkara tu akan bermasalah kalau awak semua tak tangani dengan baik. Satu lagi, kalau kahwin juga ataupun dah kahwin, dia akan melibatkan tajaan. Misalnya kan ada perjanjian dalam banyak sponsorship, awak tak boleh berkahwin. Kalau awak berkahwin, awak kena bagi tahu awak punya penaja. Things like that benda-benda yang macam tu, peraturan-peraturan macam tu perlu diambil kira. Okay? Jadi suatu saya nasihatkan sebab pengalaman saya kalau yang dah kahwin ni lagi banyak masalah daripada yang belum kahwin. Okay? Kalau yang dah kahwin pandai-pandailah. Tapi yang single ni pun jangan ingat awak tak kahwin, awak boleh leka. Jangan yang belum kahwin ataupun tak ada lagi perancangan nak kahwin termasuk Amin dengan Zikril. Saya tak tahu status anda. Tapi kalau yang single ni tolonglah jangan aktif sangat, jangan terlalu aktif sampai sampai kita kata mengabaikan pengajian lah. Okey. Okey, sedikit lagi apa yang saya nak ingatkan adalah boy single but available kemain lagi. Okey, saya kira akhir kata lah apa-apa masalah jangan diam. Okey, kita akan bantu. Okey, lajnah akan bantu baik dari segi akademik, baik dari segi keuangan, baik dari segi peribadi ataupun masalah keluarga ataupun masalah kendiri. Okey, kenapa saya cakap jangan diam sebab contoh kita ada kalau awak ada masalah keuangan misalnya kita ada banyak saluran yang boleh disalurkan banyak bantuan yang kita boleh minta. Okey, kita ada tabung zakat, kita ada tabung zakat HEP, kita ada tabung zakat bank-bank. Kita ada zakat negeri, beasiswa pinjaman negeri, kita ada kupon makanan, kita ada khairat kematian, kita ada macam-macam bentuk bantuan keuangan yang kita boleh dapatkan untuk pelajar. Okey, apa yang awak perlu buat hanya cari info sahaja, tanya pejabat, tanya senior-senior. Okey, jangan diam, jangan sebab awak ada masalah keuangan, awak diam, awak tak sambung belajar dan sebagainya. Okey, contoh dari segi akademik pula. Kalau ada masalah akademik, kita ada penasihat akademik. Kalau tak nak jumpa pensyarah, malu malu tadi bab kata semua orang. Kita ada senior-senior yang sudi bantu awak. Okey, kita ada banyak aktiviti akademik dan selalu saya ulang-ulang setiap kohort pada semua pelajar academic comes first. Okey, itu tagline yang saya selalu ulang-ulang dan saya juga menetapkan mana-mana pelajar ataupun ahli lajnah yang ada fail dalam mana-mana subjek, saya akan bekukan daripada memegang apa-apa jawatan. Okey. Join program boleh tapi tak boleh handle atau pegang jawatan dalam lajnah. Okey, baik dalam lajnah ataupun baik dalam program. Okey, sebab saya tak nak yang fail ni terlalu fokus pada aktiviti lain. Okey, itu antaranya lah. Selain daripada tu, kalau awak ada masalah peribadi, masalah keluarga, jangan kata masalah peribadi awak bukan masalah saya. Okey, bila ada parents call saya, dia akan jadi masalah saya. Bila ada pensyarah jumpa saya, panggil saya, dia akan jadi masalah saya. Okay, jadi contoh bila awak dalam keadaan berpantang,
baru lepas melahirkan anak, awak kena datang hafazan untuk kali ketiga. Kalau tak awak fail, dia akan jadi masalah saya. Okay, jadi jangan kata masalah peribadi awak bukan masalah saya. Saya bertanggungjawab untuk make sure awak lulus. Okay, kalau awak tak nak cerita tak apa, tapi once dia effect pengajian, dia akan jadi masalah saya dan saya perlu interfere. Itu maksud saya. Okay, kalau awak ada masalah kendiri, okay, low self esteem, apa lagi, masalah tak confident, malu, masalah motivasi, okay, kita ada lajnah, okay, lajnah yang boleh gerakkan, yang boleh buat program. Awak nak buat program motivasi, kita buat. Awak nak program apa-apalah, okay, kita boleh buat ceramah ataupun sekarang kita buat webinar contohnya. Okay, jadi uh, kesimpulannya kalau ada masalah jangan diam Okey, kemudian seterusnya mungkin yang terakhirlah apa yang saya boleh pesan adalah jaga akhlak, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik SGPI dan jaga nama baik API secara keseluruhannya. Okey, hormat menghormati dan jangan culture shock sangat. Okay, sebab bila dah lepas asasi, walaupun awak dah setahun di KL, bila naik degree dah tak sama life macam asasi. Jangan culture shock, jangan nak pergi Mid Valley je, time-time COVID ni pula. Okay, jadi itu saja. Saya kata jaga, saya harapkan anda semua berjaya. Wish you all the best. Dan sebarang pertanyaan saya bukalah kepada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan slot ni. Tadi ada yang nak tanya soalan pasal subjek kan? Boleh terus tanya sekarang. Tadi macam banyak soalan, semua diam. Seorang. Semua tak berani. Okay. Subjek yang kami pilih masih boleh ditukar kan? Apa maksud awak tu? Cuba cerakinkan awak punya soalan tu. Apa maksud nak tukar? Okey, kalau rasa susah nak tanya dalam ni lah kan, okey, saya faham semua masih kita kata dalam proses pendaftaran kan. Jadi apa-apa tentang proses pendaftaran, Puan Suzana ataupun Kak Su memang akan sentiasa memantau pendaftaran awak semua. Dan juga Dr. Raihan Dr. Raihan di kelas sekarang, boleh rujuk kepada Puan Suzana lah. Kalau yang bahasa Arab boleh tambah kuota tak? Itu Puan Suzana, mungkin Kak Su boleh respon. Okey, kena check dengan BID sebab sebab bahasa Arab ni dia kena tanya pensyarah sebenarnya. Pensyarah yang mengajar kan. Kita akan Kak Su akan check dengan BID bahagian ijazah dasar untuk kita check sama ada boleh tak pensyarah buka kuota untuk bahasa Arab. Okey, ada soalan lain? Tadi ada soalan siapa tanya tadi yang pasal subjek clash Fact Science dengan bahasa Arab. Kos mana tadi? Saya rasa yang itu biology, betul ke? ISB kan dengan ISB. Biologi. Macam mana biology dah dapat daftar ke yang clash bahasa Arab dengan sains tu? Belum lagi doktor. Masih cuba lagi Masih clash. Itu ke maksud awak nak tambah kuota supaya membolehkan awak daftar yang ISB ni, yang biology ni? ISB bukan sebab masa ke yang masa dia semua clash? Boleh respon pelajar ISB.
Yang tambah kuota tadi pelajar kimia, Doktor. Ini Oh, kimia. Okey, maknanya tambah Biologi. kuota tadi tak ada kaitan dengan yang clash tadilah Bukan. bio yang clash tadi subjek. Kira ada 2 subjek kan yang clash dengan bahasa Arab. Sampai memang semua pilihan bahasa Arab tu semua tak ada masa kan. Macam tu kan cerita dia. Oh. Hello. Nah, boleh respon biologi? Dinding. Oh, dinding. Dia. Harap je Sebab tak tadi dapat. asalnya cerita tadi bila dengar dengan lecturer tadi, lecturer cakap dia bagi jadual waktu untuk biostat. Lepas tu budak tahun 1 cakap clash dengan bahasa Arab. Jadi lecturer ada tanya penilaian tapi saya tak tahu dia ada mesej Dr. Wadiah tak? Ada maklumkan Dr. Faris ada maklumkan saya yang clash bahasa Arab dengan subjek di ISP tu. Sekarang ni Puan Hafidah ada respon sebab dia kata bahasa Arab ni melibatkan pelajar satu API sebab kursus teras akademi kan. Jadi susah sebab pelajar API lain dah mendaftar subjek tu. Jadi Kena tunggu je lah. jadi saya rasa kena cuba je yang boleh sekarang ni. Sebab tahun-tahun sebelum ni kan dia ada tetapkan kelas macam kita orang dulu ada kelas Betul. kan. Sebab Ada dia kali banyak ni group. semua online dia dah jadi problem sikit situ. Kak Su boleh respon tak kenapa yang dulu dia ada kumpulan-kumpulan, yang ini dia satu je daftar macam tu? Ke sebab perpindahan sistem maya ni? Okey. Kejap kita tunggu respon Kak Su berkaitan dengan bahasa Arab dengan yang clash ni. Sementara tu ada soalan lain tak? Soalan lain. Dengar tak? Dengar Irfan. Dengar saya saya ni pelajar Raskita. Saya pun Raskita pun ada clash. Clash dekat life process dengan organic chemistry. Masalahnya bila kita orang dah buat jadual, dah susun balik, dah rasa macam tak ada clash, still clash. Oh, itu macam kes Maya masa kita daftar yang tahun 3 daftar hari tu pun ada juga kes tu. Kalau yang macam tu buat tu confirm memang sepatutnya tak clash tapi clash. Sepatutnya sejadual dah dalam jadual dia tak clash tapi bila korang masuk Maya dia kata clash Cuba apa dia kata clash lagi. Tu lagi satu help desk. Sebab hari tu masa tahun 3 daftar pun ada isu yang sama, terus buat laporan. Okey. Okey. Lepas ni ada Amin akan ada slot bersama MT Lajnah ke dengan selepas saya ni? Nak buat pun boleh. Tak ada spesifik lah maksudnya. Tak ada spesifik. Okey, mungkin lepas ni saya cadangkan mungkin kalau MT yang boleh stay mungkin boleh bagi ruang sikit lah untuk pelajar-pelajar ni tanya MT apa-apa soalan yang berbaki berkaitan, especially yang pendaftaran lah kan, atau apa-apa soalan lain. Mungkin MT boleh bagi masa sikit lah untuk bantu, dan selepas tu saya rasa tak ada apalah kot. Amin mungkin boleh komen apa-apa. Saya rasa macam apa kot settle subjek. Kiranya lepas sekejap dalam cakap cek group yang tak clash ada yang tak clash. Asalnya kalau dari segi pendaftaran tak ada apa kot. Kalau ada soalan-soalan lain boleh itu je kot. Okey, Zana cakap cuba cek group yang tak clash. Biologi dah try semua. Semua group clash. Aiman Latif, betul ke semua group clash dah try semua?
tak clash tapi full. Saya rasa kalau full, saya rasa boleh selesaikan secara sistem je Kak Su. Cuba Kak Su tolong tanya Puan Hafidah macam mana nak selesaikan bahasa Arab dengan biologi ni. Tak apa. Okey, maknanya masalah yang ketara sekarang ni adalah antara biologi dan bahasa Arab lah. Kita cuba minta Kak Su tolong dengan BID. Kalau boleh untuk pelajar daftar, sebab ada yang tak clash tapi full, mungkin kita boleh buka kuota ataupun macam mana ke Kak Su. Minta Kak Su bantulah pelajar-pelajar ni biologi ni. Sebelum ni kita dapat kelas tu sendiri macam masa kami first year hari tu minta dengan ijazah dasar, dorang yang lepas dah minta tu, dorang suruh yang tahu kelas tu keluar, tapi kena minta dengan ijazah dasar lah. Itu yang berlaku masa orang first year. Yelah tu. Betul lah tu, yang dah daftar tu keluar ambil grup lain contohnya, bagi membolehkan pelajar biologi daftar. Okay, kalau kata Kak Su kat sini kena deal dengan Dr. Azrin. Dr. Azrin penyelara bahasa Arab di API. Nanti Kak Su boleh minta tolong Kak Su tanyakan lah dengan Dr. Azrin, harap boleh selesai lah isu ni. Berapa hari daftar Amin? 3 hari hari ni dengan esok, lepas tu dia tutup, tu buka balik next week rasanya. Sebab nak bagi laluan untuk budak tahun 1 yang dah masuk tu. Faham. Okay, kalau ikut pada respon yang saya dapat ni, TM pun ada yang free dah penuh. Okay, maknanya TM, fizik dan biologi ada yang kumpulan yang tak clash tapi full Kak Su take note. Biologi, TM, fizik. Saya rasa semualah kot kan maknanya. Ada yang tak clash tapi penuh. Okay, mungkin boleh deal dengan Dr. Azrin lah. Okay, apa tadi saya nak tanya? Pasal kursus universiti semua okey ke? Daftar? Okay, Alhamdulillah. Alright, saya rasa saya mohon keluar dululah apa-apa masalah ataupun ni boleh panjangkan pada saya ataupun lajnah. Okey Amin, saya kira itu saja setakat ni dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Sihat. Okey, yang lain sebelum tu ada apa-apa lagi tak masalah dari segi subjek? Kalau boleh kita settlekan, senaraikan semua terus biar senang nak buat kerja. Kos mana tadi yang ada problem tadi? Kalau ni pun semua nak diam, payah. Bayu. Buka mic. Bayu. Fizik. Fizik. Okey, jap. Sekarang, semua orang buka kat buat. Tadi siapa tadi, Irfan ada buat list, dah mula buat list, tak ada orang sambung. Sambung dekat list tu, senarai-senarai subjek yang ada problem, tulis kat situ kos apa, subjek apa dengan apa. Okay, sebab mungkin akan ada subjek yang korang takkan dapat ambil pun sem 1, walaupun bendanya ada dalam korang punya package. So kadang-kadang memang ada subjek, contohnya tadi ada apa class life process dengan apa? Tako. Kos mana tadi? Alam sekitar ke kimia tadi? Alam sekitar. Rasanya kalau macam tu, mungkin korang kena tukar dengan subjek SEM 2. Ambil dulu apa-apa subjek sains yang ada. Lepas tu memang kena tukar-tukar lah, tengok apa yang ada. Sebab korang kena pastikan juga SEM semester ni at least 17 jam kredit. Kalau korang tak cukup jam kredit time first year, problem korang nanti, korang mungkin akan lambat untuk daftar untuk second year, which is a big problem. Ataupun takut nanti dah hujung-hujung nak grad kan, tiba ada satu subjek je yang tak lepas apa semua. So kalau boleh penuhkan jam kredit korang.
Okay, untuk subjek bahasa Arab tu, buat list dekat group intake tu. Sekali dengan occurrence berapa yang korang free tapi dia tulis full. Okay, minta terus buat Sambung-sambung dekat list dekat group WhatsApp. Baik. Tak payah left dulu kita nak settlekan benda ni dulu. Sambung dekat list. Terus sambung. Sementara tu kalau ada apa-apa soalan nak tanya pasal degree life ke ataupun apa-apalah yang berkaitan dengan korang akan belajar lagi 4 tahun ni, boleh je nak tanya. Apa yang boleh jawab kita jawab. Apa yang tak dapat kita cuba dapatkan jawapan. Okey. Maya, terima kasih Kak Su. Maya boleh je, lepas korang dah verify apa semua, korang masih diberi ruang untuk edit, jangan risau. So apa yang penting sekarang, subjek apa yang korang dah dapat, securekan dulu sampai dapat, sampai korang verify. Sebab kalau korang tak verify, maksudnya tempat korang dalam kelas tu belum confirm lagi. Kiranya korang tak confirm dapat lagi subjek tu. Faham So pastikan sampai verify, sampai korang keluar balik, sampai dekat korang punya invoice tu dia tulis boleh generate. Tak ada orang nak buat list ke dekat group SGPI intake tu? Jangan setakat tulis fizik occurrence 2 macam tu je. Minta sambung list panjang. Okay, yang lain ada soalan lain nak tanya? So selepas daripada daftar ni, kita orang semua akan belajar online je kan? Online je lah. So macam biasa lah kena scan QR code, lepas tu depends pada lecturer dia nak buat melalui WhatsApp ke, melalui Zoom ke, kan? Macam tu lah. Stats no. Siapa yang ambil stat ni? Kos apa? Kimia. Ni penuh bukan kelas Kalau penuh, korang mungkin choices yang korang boleh buat sekarang adalah cuba banyak kali, ada rezeki, ada orang keluar, korang akan ambil tempat tu. Choice kedua, korang ambil subjek semester 2, bawa ke sem 1. So sem 2 sekarang baru ambil stat. Tu dua pilihan korang lah. Sebab korang sekarang fokus penuhkan dulu jam kredit untuk sem 1 ni. 17 atau 18 jam kredit. Kalau tak cukup, korang akan daftar subjek lambat untuk sem-sem akan datang. Boleh tengok subjek sem 2 apa yang ada free, jadual tak clash. Lepas jadual tak clash, ambil je lah sem 1. Apa maksud ambil subjek sem 2, nanti kelas dengan siapa je? Korang nak dengan siapa kelas? Apa maksud soalan ni? Dengan budak ni kot, apa tu? Pure ke? Oh. Kan maksudnya Syafiq ni. Ambil dengan siapa je. Asalnya memang subjek tu dia akan open campur. Sebab kalau kat FaxTime pun, dia pecahkan juga. Ada certain courses yang ambil statistik ni. Mungkin budak jabatan kimia ni ambil sekarang. Sem depan budak fizik saja. Tapi korang, saya tak kisah pun korang ambil dengan siapa. Lagipun stat ni dewan kuliah besar. Dia
dia tak apa, bukan korang je yang ambil, tak jadi isu lah situ. Betul, jangan risau sangat serius. Ada soalan lain lagi tak? Aku rasa kita stop recording lah.